Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair amma ba'd. Mana Ibrahim? Asyik ai. Di luar. Ha? Okey, siapa nak baca? Haris. Kita lagi tak? Buku surat 307. Kesimpulan. Kesimpulan, ibadah dalam Islam melibatkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk mendekatkan diri kepadanya berdasarkan apa yang disyariatkan Allah berserta kasih kepadanya. Jadi ibadah tu maknanya ketundukan berserta dengan kepatuhan. Jadi dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu yang sama, dalam niat hati kita nak tunduk dan nak patuh terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat nak dijadikan sesuatu itu sebagai ibadah, selalu kita sebut di dalam pengajian kita, dia ada 3. Pertamanya beriman. Sebab Quran kata innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Syarat nak diterima dan nak dianggap dikira sesuatu itu ibadah, pertamanya dia tu kena beriman dulu. Orang kafir Allah Taala tak terima ibadah dia. Yang keduanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan melakukan ibadat dengan tulus ikhlas kepada Allah. Yang ketiganya muwafaqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan amalan yang Nabi buat. Bukan berbeza, bukan bercanggah, bukan bertentangan. Okey, terus. Ia melibatkan nama kepada segala apa yang dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang melibatkan amalan dan perbuatan yang batin dan juga zahir. Maknanya ibadah tu ni sebagai kesimpulan perbahasan dan perbincangan kita pada pelajaran kita yang lalu, iaitu al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwa wal af'an. Ibadah itu adalah sesuatu nama yang merangkumi sesuatu perbuatan dan perkataan yang dikasihi oleh Allah. Apa benda yang kita buat, apa benda yang kita sebut, yang kita tuturkan, benda tu Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang. Itulah dipanggil sebagai ibadah. Dibuat contoh di sini seperti solat. Solat ni Allah Ta'ala suka tak? Suka. Solat, zakat, puasa, haji, bercakap benar, menghubungkan silaturahim, menepati janji. Ini semua benda-benda yang Allah Ta'ala suka kalau kita buat. Semuanya itu dipanggil sebagai ibadah. Menyuruh yang ma'ruf dan menegah yang mungkar. Memang ada pun dalam ayat Quran kan, suruh buat baik, cegah kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi banyak sangat ayat-ayat Quran. Kalau kita baca tentang perintah Allah Ta'ala ni, suruh buat baik, ajak orang buat baik dan cegah kemungkaran. Semua benda-benda ini dipanggil sebagai ibadah. Bukan semestinya tertentu kepada ibadah-ibadah yang kita sebut tadi.
seperti ibadah yang khusus seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ajak orang buat baik pun ibadah, sebab dia termasuk di dalam perintah Allah. Larang orang buat jahat, buat mungkar, buat dosa pun termasuk di dalam ibadah juga, mencegah kemungkaran. Okey, terus. Solat, zakat, puasa, haji, bercakap benar, menghubungkan tali silaturahim, menepati janji, menyuruh yang makruh dan mencegah yang mungkar, berjihad menentang golongan kafir dan munafik. Nah, ini di dalam situasi suasana peperangan. Dalam keadaan aman tak boleh. Jadi dalam situasi keadaan peperangan ni, maknanya orang kafir dulu yang mencetuskan peperangan dengan orang Islam. Jadi sebab itu dalam situasi dan suasana macam tu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjihad. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjihad, dan berjihad juga termasuk di dalam kata ibadah kepada Allah. Okey, terus. Berbuat baik kepada jiran tetangga, anak yatim, orang miskin, orang yang keputusan berkalan dalam perjalanan. Ini yang dipanggil Ibnu Sabil, orang yang bermusafir. Bila kita bagi bantuan kepada orang bermusafir, orang musafir di zaman Nabi dan di zaman dahulu kala, mereka keputusan bekalan makanan. Jadi makanan pun habis, minuman pun habis. Jadi apa yang berlaku kepada mereka? Kelaparan, lapar dan dahaga. Masa tu mana ada kedai kat tepi-tepi jalan, kedai runcit ke, R&R ke, restoran ke, mana ada. Tengah padang pasir yang kering kontang, mana ada sumber makanan minuman. Jadi kalau kita ada makanan, kita bagi. Kadang-kadang pakaian mereka, tak ada pakaian, selai sepinggang, pakaian pun dah rosak, musnah, cari koyak dan sebagainya, kita bagi. Termasuk di dalam perkara ibadah. Maknanya memberi keselesaan kepada orang yang bermusafir. Okey, terus. Hamba abdi dan juga binatang. Hamba. Kepada hamba kita tolong pun dikira ibadah, dianggap sebagai pahala. Hamba ni kalau di sudut fiqahnya, darjat dia kurang daripada orang merdeka. Sama ada di sudut kedudukan menutup aurat. Maknanya aurat hamba lain, aurat merdeka lain. Dan hamba tak wajib menunaikan sembahyang Jumaat. Ada beberapa perkara berlaku perbezaan di sudut hukum fiqh antara hamba dan orang merdeka. Ala kulli hal, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak kira hamba atau merdeka, yang mana lebih baik, yang mana lebih mulia di sisi Allah, dinilai di sudut taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Okey, terus. Adalah merupakan bentuk-bentuk ibadah. Begitu juga dengan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, mengasihi Allah dan Rasulnya. Tadi dia sebut termasuklah kita buat baik kepada binatang. Kerana binatang juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Bukan buat baik kepada anak yatim, hamba, orang yang memerlukan bantuan. Buat baik kepada binatang pun Allah Ta'ala kira pahala. Kan ada hadis di dalam Riyadhus Shalihin tu, yang kita dah belajar. Ada seorang lelaki pada zaman dahulu kala, cerita di zaman Bani Israel, Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, bila sampai di tengah padang pasir ni, dia merasakan kehausan, dahaga. Lalu negara-negara Arab ni, di tengah padang pasir, sungai tak ada, sumber air tak ada, kadang-kadang ada perigi, telaga tu dalam. Nak cedok air bukan pakai melalui baldi dan juga tali sebagaimana tempat kita. Dia kena turun dalam tu. Lepas tu dia minum air dalam telaga tersebut. Dia naik pula sampai ke atas, sampai ke permukaan telaga tu, tengok anjing sedang menjilat pasir ataupun tanah dalam keadaan terlalu dahaga, haus sangat. Dia kata, kalau aku dahaga perlukan air, binatang ni pun perlukan air. Dia turun pula, ambil air tu dengan sepatu dia, dengan kasut dia naik, dia bagi. Jadi Rasulullah kata, dengan rahmat yang dibuat kepada binatang tu, Allah Ta'ala campurkan kasih sayang kepada dia. Dia memperolehi ganjaran syurga. Buat baik kepada binatang. Cuba bayangkan, kalau buat baik kepada manusia dengan binatang, manusia lebih mulia.
walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kenapa buat baik kepada binatang pun dikira pahala dan dianggap sebagai ibadah? Sebab binatang pun makhluk Allah Ta'ala. Bila makhluk Allah Ta'ala yang buat, kita bukan boleh seksa binatang, bunuh binatang sesuka hati, tak boleh. Seksa binatang dah tentu haram. Bunuh ni dia kena ada sebab dia. Sama ada binatang itu kita bunuh dengan sembelih atas tujuan nak makan, ataupun kita tembak dia, kita bunuh dia, apa alasan? Contohnya dia membahayakan nyawa manusia seperti binatang-binatang buas, ataupun dia boleh merosakkan tanam-tanaman kita, yang tu kita boleh bunuh. Saja-saja nak bunuh tak boleh binatang ni. Dalam kitab fiqh dia ada satu bab dipanggil itlaful bahaim, memusnahkan binatang ataupun membunuhkan binatang tanpa alasan. Dalam sebuah negara Islam, maka orang yang bertindak demikian boleh diambil tindakan. Sedangkan dia bukan bunuh orang, dia bukan bunuh seksa manusia, dia bunuh binatang, seksa binatang, perlu diambil tindakan. Nak ceritanya bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam penerangan yang kita bacakan tadi, buat baik kepada binatang mau dikira sebagai ibadah, apatah lagi buat baik kepada manusia. Yang manusia itu adalah merupakan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Okey, terus. Takut kepada Allah, mengasihi kepadanya, mengikhlaskan agama karenanya, bersabar menghadapi hukum. Jadi maknanya dalam ibadah ni kena ada perasaan takut. Bila kita buat ibadah kepada Allah Ta'ala, kena sentiasa ada di dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu muraqabah, mengintai, mengintip, memerhati, mengawasi kita, tak terlepas daripada penglihatan dan juga ilmu Allah Ta'ala, menyerah diri kepadanya. Sebab itu Islam bermakna al-istislam. Islam dengan makna serah diri. Bila kita serah diri, kita dah jadi tawanan Allah. Bila dah jadi tawanan Allah, tak boleh lawan, tak boleh bangkang, tak boleh petikai apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala suruh. Mengikhlaskan agama kerananya. Jadi agama Islam yang kita anuti ini semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah, bukan tujuan yang lain. Sebab apa masuk Islam? Kerana nak jawatan ke, nak pangkat ke, nak bagi orang nampak hebat ke, mulia ke? Tak. Masuk Islam kerana Allah. Mengikhlaskan diri agama kerananya. Kita serah diri kepada Allah. Kerana itulah perintah Allah. Okey, terus. Bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, redha kepada tadi bersabar menghadapi hukumnya. Sabar ini terbahagi kepada beberapa perkara. Pertamanya, sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Kita nak taat kepada Allah Ta'ala, nak patuhi hukum Allah, nak melaksanakan syariat Allah Ta'ala, kalau tak sabar tak boleh buat. Macam sembahyang, tak sabar tak boleh buat. Buat apa lagi puasa, tak sabar tak boleh. Sampai tengah jalan, pertengahan jalan kita buka. Kalau puasa wajib takut sikit, takut kan. Tapi kalau puasa sunat macam mana? Lebih-lebih lagi pelajar kan, Isnin Khamis. Bukan wajib pun, masuk tandas minum air. Jadi kena sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Begitu juga para ulama kata sabar di dalam nak meninggalkan maksiat. Kalau tak ada kesabaran, kita tak boleh tinggal maksiat, akan berterusan, akan berkekalan dengan maksiat. Sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Satu lagi sabar bila ditimpa ujian oleh Allah Ta'ala. Semua orang Allah Ta'ala akan uji. Semua orang, khususnya orang yang beriman kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala berjanji manusia ini tak terlepas daripada ujian. Jadi saja manusia confirm bahkan berhadapan dengan ujian. Apatah lagi orang beriman kepada Allah, mesti Allah Ta'ala bagi uji. Ujian-ujian itu, ujian kita masuk ujian, masuk periksa, lepas tu dapat apa? Dapat hadiah kan. Nak dapat hadiah kena uji dulu. Test dulu kemampuan. Test dulu kemampuan dia. Sejauh mana pencapaian dia. Kalau dalam pelajaran, pencapaian pelajaran. Kalau ujian di sisi Allah Ta'ala ni, sejauh mana kita tahan di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah, bersabar di atas kesusahan-kesusahan untuk menjunjung tinggi perintah Allah.
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Adakah manusia menyangka mereka akan ditinggalkan? Yutraku, ditinggalkan, dibiarkan begitu sahaja tanpa mereka didatangkan sebarang ujian. Dalam waktu yang sama mereka mengaku kami orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Ta'ala larang kita supaya kita mendakwa kita ni orang yang beriman sebelum datang ujian. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami menguji orang yang terdahulu sebelum kamu. Siapa dia? Umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu, termasuklah Nabi-Nabi, diuji oleh Allah Ta'ala. Di kala itu Allah Ta'ala kata kami mengetahui orang yang benar-benar beriman dan orang yang penipu. Dia mengaku saja beriman. Dia mengaku saja beriman tapi dia tak beriman. Bila kena ujian dia jadi gelabah, susah hati, dia menyalahkan Allah Ta'ala. Dan ujian ini penting walaupun kita tak suka. Ujian ini sangat penting walaupun kita tak suka. Boleh jadi benda yang kita tak suka itu lebih baik, dan boleh jadi benda yang kita suka itu tidak baik. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang. Boleh jadi peperangan itu kamu tak suka. Peperangan itu satu perkara yang kamu tak suka. Boleh jadi benda yang kamu tak suka lebih baik. Sebab apa? Kalau tak berperang, maknanya tak ada tindak balas. Orang kafir duk tekan kita, bunuh orang Islam, seksa orang Islam, tak ada orang nak balas balik, dia jadi naik kepala, naik tocang, keras kepala. Lalu orang Islam dibunuh, diseksa, ditekan sesuka hati kerana tak ada orang nak bangun, nak bangkit menentang kezaliman mereka. Boleh jadi kata Allah, benda yang kamu tak suka, yakni peperangan, benda tu baik bagi kamu. Dan boleh jadi juga benda yang kamu suka, tak nak berperang, benda tu buruk bagi kamu. Jadi ujian Allah Ta'ala bagi itu ada sebab untuk mengangkat darjat kedudukan di sisi Allah. Jadi orang Islam bukan dia nak masuk syurga saja, dia nak masuk syurga dengan darjat, dengan kedudukan, dengan martabat yang tinggi. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zuzzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan senang dan mudah, sedangkan tidak datang kepada kamu ujian-ujian yang berat sebagaimana orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu ini ujian yang mereka alami teramat-amat dahsyat. Siapa sebut perkataan teramat-amat dahsyat malah? Ada pemberita budak tu kan, teramat-amat dahsyat. Siapa dia? Tuan-tuan ingat tak? Yang ular sawar masuk sekolah. Dia buat live kan, dia sebut ular ni sangat besar dan teramat-amat dahsyat, dia kata. Siapa dia? Haji? Nama apa? Haziq. Teramat-amat dahsyat nak ceritanya, ujian yang dilalui oleh orang-orang dulu. Dahsyat tak dahsyat ni hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengan mereka bertanya, mata nasrullah, bila lagi nak datangnya pertolongan Allah, kemenangan daripada Allah. Macam mana ni? Ujian sangat berat. Orang yang paling kuat iman adalah rasul, tapi rasul pun tanya, bila Allah Ta'ala nak tolong ni, bila nak mencapai kemenangan. Dan juga orang-orang yang bersama dengan mereka, bersama dengan rasul. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan rasul ini dan juga para nabi melainkan bersama dengan mereka pengikut dan sahabat yang setia. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu min qabli illa kana ma'ahu hawariyun wal ashab. Illa kana ma'ahu hawariyun wal ashab. Tidak ada mana-mana nabi yang diutuskan sebelumku, kata Nabi, melainkan Allah Ta'ala sertakan kepadanya pengikut yang setia dan juga para sahabat. Setia ni tak lari lah, macam Hawariyun, pengikut kepada Nabi Isa AS, tak lari. Ketika senang, ketika susah, tak lari. Jadi dalam perjuangan kena macam tu. Ini ketika senang okey bersama pemimpin, ketika susah lari.
Tak tangguh bersama dengan pemimpin. Sebab apa? Takut terpalit. Takut terpalit, bahaya. Terpalit kalau dulu takut dibunuh. Maknanya rapat setia dengan pemimpin ni. Sekarang ni tokoh-tokoh salafi, orang nak bergambar dengan dia pun tak berani, takut terpalit Wahabi. Nak bergambar jangan gambar, takat gambar anak dengan entah ni takut. Macam nak mati, macam nak kena bunuh. Nak bergambar dengan orang salafi, takut terpalit. Jadi nak perjuangkan Islam tidak ada perasaan takut. Dia takut hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dikata apa? Bersabar menghadapi hukumnya. Dan juga bersabar yang keempat ini, bersabar di dalam melaksanakan syariat. Kena sabarlah. Di dalam ibadah, di dalam syariat kita kena sabar. Okey, terus. Bertawakal, berharap dan takut kepada Allah. Tadi dikata bersyukur terhadap nikmat. Setiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi diperintahkan supaya kita melahirkan terima kasih kepada Allah, yakni bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah Ta'ala tu bagi memang tak boleh nak kira lah, tak boleh kita nak bilang. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak kira, nak bilang, nak hitung nikmat Allah Ta'ala, tak terhitung lah. Tak usahlah kita kira, pakai matematik ke, guna kalkulator ke, tak boleh, tak boleh kira, tak terkira. Kebaikan yang ibu bapa kita buat kepada kita pun tak terkira dah. Macam mana Allah? Sebab itu kena meletakkan kasih sayang Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Cinta kepada Nabi pun sama. Sebab tu Rasulullah kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi maknanya jasa Nabi dan jasa Allah lebih-lebih lagi sangat banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Okey, lepas tu dia kata apa lagi? Redha kepada qadanya. Redha kepada qada, ketentuan Allah. Ketentuan Allah Ta'ala ni ada dua bentuk, kebaikan dan keburukan. Kalau hak baik memang orang redha lah. Orang boleh pitih banyak, umur panjang, tubuh badan sihat, tak ada kena kecil manis, stroke, gauk, sihat tubuh badan. Orang redha lah ketentuan tu. Tapi Allah Ta'ala takdirkan sakit. Sakit gauk, stroke, kecil manis, darah tinggi, Allah susah hati. Nak makan banyak tak boleh, nak makan sekarang ni mesti doyan, nak makan doyan pun tak berani, takut gula naik. Kadang-kadang ada kawan-kawan duk cek gula. Lepas makan 7.2. Dah hentam tertarik. Lepas tu apa dia, buah doyan tu 3 biji. Saya nak sebut di sini, sama ada orang tu gula tinggi ke gula rendah, mati dia tetap mati juga. Cuma kena kawal lah kan. Tapi dia rasa sonok seolah-olah dia kadar gula itu rendah, dia tak mati. Dia rasa macam tu. Banyak orang cek kecil manis dia sonok je, makan malam, tengah malam tak mati gini. Hak orang kena kecil manis takut mati. Allah kata idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal seseorang kamu, dia tak boleh nak percepat, nak perlambat 1 saat, bukan 1 jam, 1 saat, 1 detik tak boleh. Nak percepat pun tak boleh. Orang yang baik dia nak mati cepat tak boleh. Orang yang kurang baik nak mati lambat. Sebab nak apa? Nak bersiap dulu, nak beribadah, nak beramal dulu. Tak ada. Sampai time dia cukup, masa yang tepat sebagaimana yang ditentukan, nyawa dia akan ditarik oleh Allah Ta'ala. Okey, dia kata bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengharapkan dan takut kepada azabnya. Azab Allah Ta'ala dia kena takut. Semalam kita sebut Allah Ta'ala ni dia kena ada takut. Lepas tu apa dia, mahabbah di dalam kita melakukan ibadat, sayang, cinta Allah. Yang ketiganya raja. Raja ni sentiasa mengharapkan rahmat, keampunan daripada Allah Ta'ala. Walaupun ibadah kita ni tak seberapa, kita mengharapkan diterima ibadah kita. Kita harap segala ibadah kita itu diterima. Dan takut kepada azab. Kerana di sana kita baca kitab-kitab tasawuf, tak boleh takut kepada azab, kita hanya takut kepada Allah. Macam mana dia mengaji? Tak boleh takut kepada neraka ni. Kena takut hanya kepada Allah. Macam kita sebut semalam lah, buat ibadah kerana Allah, tak boleh nak syurga, tak boleh nak ada niat nak dapat pahala.
menunjukkan dia tak faham Quran ataupun memang dia tak baca Quran. Kalau dia baca Quran pun dia tak faham. Kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala suruh takut kepada Allah, Allah Ta'ala suruh kita rebut pahala, Allah Ta'ala suruh kita rebut syurga, dan Allah Ta'ala suruh takut kepada neraka. Takut kepada Allah Ta'ala pun disuruh, takut kepada neraka pun disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah. Takut kepada neraka ada tak ayat? Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka. Yang neraka ini bahan bakarnya adalah batu-batu manusia dan batu-batu yang disembah oleh orang kafir. Disediakan bagi orang kafir. Kafir-kafir ni orang yang engkau. Takut kepada Allah Ta'ala pun ada ayat, takut kepada neraka pun ada ayat. Okey, terus. Kesemuanya termasuk ke dalam erti kata ibadah. Kerana untuk beribadahlah maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi kalau kita tengok ayat ni, tidak aku jadikan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kerana untuk beribadah, jadi dia kata di sini kesemuanya termasuk di dalam erti kata ibadah. Kerana untuk beribadah maka Allah Ta'ala menciptakan manusia supaya buat ibadat. Sebab tu Allah Ta'ala cipta manusia. Allah Ta'ala buat manusia ni bukan saja-saja, dia ada tujuan, dia ada maksud. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada ciptaannya. Tujuan mesti ada. Sebab ada orang yang mengaji, tak boleh sebut Allah Ta'ala buat makhluk, buat manusia ni ada tujuan, ada sebab. Sebab apa? Kalau ada tujuan, ada sebab, macam Allah Ta'ala ambil munafaat daripada kejadian dia. Dia faham macam tu. Ayat ni sebenarnya saya masih teringat lagi sampai sekarang. Suatu isu yang berlaku di pondok saya. Ada guru pondok ni yang guru fiqh, dia ada lah orang yang pakar fiqh, akidah, pakar nahwu. 2-3 orang tok guru ni dia test model sekolah saya. Model sekolah saya ni mungkin sebagian orang lama kenal Ustaz Kadir Kahar. Dia belajar di India, dia sambung di Pakistan, lepas tu dia sambung di Mesir. Macam perjalanan pengajian Tok Wan Aziz. Tok Wan Aziz sambung Dioban, belajar di Dioban India, belajar di Karachi, di Lahore, belajar tafsir, lepas tu sambung di Mesir. Tok guru saya ni pun sama perjalanan cara pengajian dia. Lalu kadang-kadang adalah jawapan ni berbeza dengan tok-tok guru pondok yang lain. Dia mau test dia satu hari ayat ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam tu lam apa? Tok guru saya jawab, semua ni tok guru saya belaka. Mudir saya jawab, dia kata lam ni lam ta'lil. Bila lam ta'lil, tok guru pondok marah. Buat sesuatu itu kerana sebab. Jadi Allah Ta'ala buat sesuatu itu ambil faedah daripada kejadiannya. Lalu beberapa orang tok guru pondok saya ni sebut kepada kami, saya masa tu kelas atas dah, nak pergi Pakistan dah. Dia kata Ustaz Kadir Kahar ni kafir. Sebab dia salah faham terhadap ayat ni. Bila Ustaz Kadir Kahar ni jadi imam, kelai masa tu saya duk tengok lah tok guru pondok yang lain, bukan Serido ni. Masa tu Aswaja pun tak ada lagi. Aswaja tak wujud lagi. Pemimpin-pemimpin Aswaja duduk mana pun tak tahu lagi. Lebih kurang 30 tahun lebih lah. 35 tahun lah lebih kurang. Bila Ustaz Kadir Kahar dia jadi imam di pondok, saya belajar di pondok Teluk Medan Bagan Serai. Masa tu ada pondok, sekarang ni dah sekolah Arab kan. Bila dia dah jadi imam sembahyang, tok-tok guru pondok tak ikut dia jadi imam. Tak berani jadi makmum. Dia kata sebab akidah dah rosak, kafir. Masa tu saya dengar dah perkataan orang yang cenderung, orang yang mempunyai pemikiran salaf ini, pegang akidah salah ni dituduh sebagai kafir. Masa tu dengar lah. Saya pun mari susah hati lah. Macam mana kata Ustaz Kadir Kahar ni kafir?
Saya tanya Tok Guru, alasan tu sebab kata lam ni lam ta'lil. Bagi mereka lam aqibah. Maknanya buat itu kesan daripada kejadian Allah, maka orang beribadah kepada Allah. Kesan daripada penciptaan manusia dan jin, lalu orang beribadah kepada Allah. Bukan Allah buat manusia dan jin kerana untuk sembah dia. Kalau kerana, tak boleh. Sebagaimana kata Allah Ta'ala Taharas. Kalau kata Allah Ta'ala Taharas ni menempatkan Allah, yang memerlukan tempat adalah makhluk. Dia faham macam tu. Dulu orang duk kelahi dah. Saya pun pergi jumpa Ustaz Kadir Kahar. Jumpa dengan dia, kata Tok Guru sekian-sekian, kata Ustaz Kapir. Lepas tu dia senyum, dia tenang dah. Lepas tu dia buka tafsir, tunjuk tafsir ni, tunjuk tafsir ni. Saya terkejut. Tunjuk kamus bahasa Arab. Suruh Ustaz tu baca kitab ni, baca kitab ni, baca ni. Saya terpegun. Saya secara kebetulan pula, masa mengaji di pondok tu, ada satu tafsir ada. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ni saya belajar dah. Saya pun, bila Ustaz Kadir kata macam, saya balik buka Ibnu Katsir. Malam ni pun saya nak tunjuk lah. Sebelum buka Ibnu Katsir ni, saya nak buka i'rab Quran tadi. Dipanjang sikit cerita malam ni. Baik besok UT kan. Tuan-tuan tak dengar lah malam ni saya nak cerita ni. Sepanjang saya mengajar, saya kata sejarah ni saya tak cerita lagi. Kepada tuan-tuan, kepada malam saya cerita dah. Lalu, kalau kita tengok dalam beberapa kitab Nahwu, kitab i'rab, dia kata apa di sini? Illa liya'budu. Lamu harfi jarin li ta'lilin. Huruf jam menunjukkan ta'lil. Ta'lil itu maknanya kerana. Kerana ataupun tujuan untuk beribadah. Liya'budu. Kerana ataupun tujuan untuk beribadah. Kafir tak mana? Kalau kata kafir, ulama Nahwu ni semua kafir ya. Orang Tok Guru tu mudah menghukumkan orang kafir. Saya pun tak puas hati. Saya jumpa Ustaz Kadir dan saya balik baca kitab Ibnu Katsir ni. Saya berdebat pula dengan Tok Guru yang kata Ustaz Kadir kafir ni. Jadi kalau kita tengok di sini, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat berapa? Ayat berapa? Tu lupa tadi. 56 ya? 56. Tadi tanda dah. Surah Zariyat Okey, illa liya'budun. Dia kata di sini, ayyi innama khalaqtuhum li'amrihim bi'ibadati. Sesungguhnya aku menjadikan mereka untuk memerintahkan mereka, tujuan, memerintahkan mereka supaya beribadah kepadaku. Maknanya ada tujuan. Allah Ta'ala buat manusia ni ada tujuan. Semua makhluk Allah Ta'ala buat ada tujuan. Makhluk dan khususnya jin dan manusia. Jadi Ibnu Katsir kata apa? Innama khalaqtuhum li'amrihim bi'ibadati. Sesungguhnya aku menjadikan mereka untuk memerintahkan mereka beribadah kepadaku, la li'ihtiyaji ilaihim. Bukan kerana aku berhajat kepada mereka, tak ada hajat. Jadi sebahagian orang mengaji, kalau kata ada tujuan, Allah Ta'ala ada hajat. Allah Ta'ala ada nak ambil faedah. Allah Ta'ala nak ambil munafaat daripada kejadian. Macam kita sebut tadi lah. Bila sebut atas langit tu Allah Ta'ala ambil munafaat. Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk atas pada arash. Arash tu kan makhluk. Jadi kalau kata Allah pada atas pada arash, Allah Ta'ala ada hajat. Dia nak ambil munafaat, dia ambil faedah daripada arash. Sebab Allah Ta'ala kata wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu terkaya daripada sekalian alam. Bila terkaya, tak berhajat. Betul ya. Bila kita kata Allah Ta'ala taharas, bukan maknanya dia berhajat kepada arash. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Allah lah yang telah menjadikan langit dan bumi 6 masa. Kenapa jadi 6 masa? Tak kata kun fayakun. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Kenapa dia jadi 6 masa?
Dan Allah Ta'ala banyak ayat Quran nak mengazab manusia ni fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Maka Allah Ta'ala berhajat kepada kiamat baru boleh azab orang. Kalau tak ada kiamat, Allah Ta'ala tak boleh nak azab orang. Gitu ke? Atas dunia Allah Ta'ala tak ada azab ke? Kenapa tunggu kiamat? Kalau nak main loya buruk macam tu, saya pun pandai. Jadi kita berhujah bukan dengan loya buruk, dengan fakta, dengan dalil Quran hadis. Jadi bila saya tunjuk kitab ni kepada tok-tok guru saya yang kata Ustaz Kadir kafir tadi, terkedu dia. Bukan kata saya pandai, tuan-tuan kata dia nak kata dia pandai pada tok guru. Tak. Saya tak boleh dengar orang masa tu orang nak menduduh orang kafir-kafir ni, saya akan pergi debat. Bukan kata sekarang. Dulu pun saya berdebat dah dengan tok guru ni. Dia kata ni Ibnu Katsir kata macam tu. Apa yang Ustaz Kadir cakap tu betul ya? Kenapa kata dia kafir? Masa tu mereka senyap, tak boleh jawab. Setakat tu lah, mungkin saya dah keluar pada tu jawab kan. Setakat tu dia tak jawab. Sebab apa jadi macam tu? Sebab belajar akidah tidak melalui akidah salaf. Akidah salaf ini dia sangat kuat berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, hadirin sekalian, okey, saya nak baca satu tafsir lagi. Sebelum nak baca beberapa ayat Quran tentang Allah Ta'ala jadikan semua makhluk itu ada sebab, ada tujuan. Tetapi Allah Ta'ala tak ambil manfaat daripada kejadian dia. Okey. Di antaranya wama khalaqnas samaa'a wal arda wama bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami menjadikan langit dan bumi dan sesuatu yang berada di antara keduanya la'ibin, main-main, sia-sia. Di dalam kitab Taisirul Karimil Quran, Taisirul Karimil Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, dalam tafsir ini dia kata apa? Yukhbiru ta'ala annahu ma khalaqas samawati wal arda abatha. Allah Ta'ala menceritakan dia tidaklah menjadi langit dan bumi itu maknanya sia-sia, tak ada faedah. Wala la'iban, main-main, min ghairi faidatin, tanpa faedah, tanpa tujuan. Bal khalaqaha bil haqqi walil haqqi liyastadilla bihal ibadu ala annahu khaliq, ala annahu al khaliqul azim. Untuk menjadi hujah kepada manusia, Allah Ta'ala itu pencipta yang agung. Allah Ta'ala buatlah apa pun, langit dan bumi, semua makhluk, khususnya manusia dan jin, mesti ada tujuan. Kalau orang mengaji tauhid, akidah bukan melalui akidah salaf, tak boleh sebut Allah Ta'ala buat tu ada tujuan. Kalau ada tujuan, Allah Ta'ala ambil faedah, ambil manfaat daripada kejadian. Maknanya ambil faedah ni manusia. Tu yang kata kafir, kafir saja. Jadi maknanya tak salah, dan memang itu disebut dalam Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua makhluk, khususnya dindak manusia ini, Allah Ta'ala buat ada sebab, ada tujuan, ada faedah, ada keperluan, bukan saja-saja. Sebab itu dalam ayat ni dia kata illa liya'budun. Asalnya ya'budunani. Lam tu lam apa dia? Lam tak boleh. Dia ambil apa? Jadi lam tu maknanya lam ta'lil sebahagian ulama sebut, ataupun lan aqibah, maknanya akibat daripada kejadian jin dan manusia, maka manusia dan jin beribadah kepada Allah. Setelah dijadi, akibat kejadian tersebut, maka mereka beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.